Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasyahau, Waalaikum. Khabar ya? Saya Abdul Musawir bin Nur Azizi, Ketua Skuad Penerangan Komuniti Speak Parlimen Kota Raja, Pemadam Negeri Selangor. Bertemu kita kembali dalam siri 2 live Facebook Apa Kata Speak. Pada siri kali ini, kita akan mengupas satu lagi topik yang menarik, iaitu dadah sintetik. Kenapa menjadi pilihan anak muda? Sebelum kita mengupas lebih lanjut topik pada malam ini saya memperkenalkan dahulu apa itu pemadam. Pemadam adalah Persatuan Mencegah Dadah Malaysia yang ditubuhkan pada 22 Mac 1976. Pemadam Negeri Selangor merupakan pemadam negeri yang proaktif dalam menjalankan kempen-kempen pendidikan pencegahan. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah mewujudkan SPEAK di bawah Biro Latihan dan Penerangan Pemadam Negeri Selangor. SPEAK adalah skuad penerangan komuniti yang merupakan sebuah platform anak muda untuk bergiat aktif menjalankan kempen-kempen pendidikan pencegahan di era milenial ini. Menteri Besar Selangor merangkap penaung Pemadam Negeri Selangor yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syahari menyokong SPEAK untuk bergerak lebih proaktif dan bekerjasama dengan agensi kerajaan dan NGO dalam menjadikan Selangor sejahtera tanpa dadah. Jangan lupa like dan share live ini kepada semua lapisan masyarakat supaya kita dapat berkongsi ilmu dan input-input yang menarik tentang penyalahgunaan dadah. Sertakan juga hashtag jangan try nanti barai adalah dalam perkongsian anda. Hashtag ini adalah satu kempen kesedaran tentang bahaya dadah yang boleh membawa binasa kepada masyarakat, khususnya kepada anak muda. Pada siri kali ini, kita akan bawakan panelis yang terkenal dengan sifat kewibawaan dan tidak asing lagi dalam dunia memerangi penyalahgunaan dadah. Beliau merupakan pengarah agensi anti dadah kebangsaan AADK Negeri Selangor, Dr. Nazira Sadirun. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat. Assalamualaikum. Salam. Lama tak jumpa Doktor sejak PKP ni. Okey Doktor, kita berada di fasa PKPP. Adakah ia merencatkan pelaksanaan aktiviti AADK Selangor? Okey, saya rasa siapa yang mengikuti perkembangan AADK Selangor, memang since daripada PKP lagi sebenarnya AADK sebenarnya tidak pernah berhenti memberikan servis lah kepada seluruh rakyat negeri Selangor khususnya berkaitan isu dadah. So saya rasa tak ada, kita sebenarnya semakin aktif semasa PKP atau PKPB dan juga PKPP sekarang, especially dalam penggunaan media sosial lah. Dan juga kita masih lagi menerima aduan-aduan dalam hotline kita. Dan saya rasa kita tak pernah berhenti untuk isu dadah ini. AADK Selangor terus proaktif dalam memastikan servis terbaik diberikan kepada seluruh rakyat negeri Selangor, insyaAllah. Okey, terbaik Doktor. Sebelum kita teruskan dengan sesi soal jawab ini saya mempromosikan Hari Anti Dadah Kebangsaan pada bulan Jun. Antarabangsa. Antarabangsa Ya, antarabangsa. Kebangsaan bulan Februari. Okey. Okey, ini saya kupaskan sedikit fokus kita. Pada bulan Jun 1987, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah mengisytiharkan tarikh 26 Jun sebagai Hari Anti Dadah Antarabangsa. Tarikh ini dipilih bersempena dengan persidangan antarabangsa mengenai penagihan dan pengedaran dadah yang telah berlangsung di Vienna, Austria pada 17 sehingga 26 Jun 1987. Hari Anti Dadah Antarabangsa juga dikenali sebagai The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Tema Hari Anti Dadah Antarabangsa 2020 adalah Better Knowledge for Better Care. Pemilihan tema ini adalah disebabkan informasi dan kefahaman masyarakat mengenai dadah telah dibelenggu oleh penyampaian maklumat yang salah dan tidak sahih. Tema tahun ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang masalah dadah dunia dan memupuk kerjasama antarabangsa dengan lebih kukuh untuk mengatasi kesannya terhadap kesihatan, pentadbiran dan keselamatan. Sumber ini dipetik daripada UNODC, Better Knowledge for Better Care.
kita juga ada hashtag untuk Hari Anti Dadah Kebangsaan, iaitu hashtag kemakmuran dan kesejahteraan bersama dan hashtag Hari Anti Dadah Antarabangsa. Okey doktor, ada apa-apa doktor nak tambah benda kempen Hari Anti Dadah Kebangsaan ni? Okey, Hari Anti Dadah Antarabangsa, Musawi. Hari Anti Dadah Kebangsaan kita dah sambut pun pada Februari yang lepas. So 26 Jun ini adalah Hari Anti Dadah Antarabangsa yang disambut oleh seluruh dunia daripada di mana deklarasi yang berlaku di dalam UNODC itu nak menunjukkan since tahun 87 sebenarnya mulanya sambutan Hari Anti Dadah peringkat dunia ini disambutlah bagi memastikan isu dadah ini tetap diingati oleh seluruh dunia bahawa dia perlu dibantras dan memastikan ia terkawal. So untuk tahun ini kita punya sambutan lebih kepada berbentuk kempen secara media sosial memandangkan dalam tempoh PKPP ni, tetapi roh ataupun spirit memerangi dadah tu tetap kekal lah dan tetap bugar dan mekar. Khususnya dan malam ni sebagai contoh, terima kasih kepada Pemadam Negeri Selangor. Saya salute di atas memang betul speak pemadam ni memang proaktif lah. Memang proaktif. Tahniahlah juga kepada saya dimaklumkan ini adalah ilham daripada Setiausaha Hormat Pemadam sendiri, Encik Daing. So patutnya dia pun patut berkolaborasi dengan saya pada malam ni kan sebagai Setiausaha Hormat untuk membincangkan isu dadah ini secara lebih spesifik. Kalau boleh saya tambah sikit, di mana pemadam kita harapkan menjadi agensi tulang belakang ataupun NGO tulang belakang kepada ADK khususnya dalam pencegahan dadah. So anak-anak muda macam sekarang, macam Abdul Musawir yang bersama dengan kita pada malam ni, contoh anak muda yang free of drugs, maknanya dia boleh memberi terbaik ataupun menyumbang semula kepada komuniti. So tahniah Pemadam Selangor dan terima kasih kerana menjemput saya pada malam ini. Okey, terima kasih doktor. Trend kita teruskan dengan soalan kita malam ni. Okay, alright. Okey, trend dadah pada masa kini telah beralih dari penggunaan dadah tradisional kepada dadah sintetik seperti syabu atau lebih dikenali batu dan ekstasi, pil kuda, Erbin 5 dan banyak lagi. Dadah sintetik, jenis kategori. Contoh dadah tiruan sintetik ialah amfetamin dan metafetamin. B. Simptom-simptom pengambilan dadah sintetik. Golongan ibu bapa khususnya perlu untuk mengenali dan arif mengenai jenis-jenis dadah sintetik dan mengenal pasti simptom-simptom yang diterampilkan oleh anak-anak yang berkemungkinan menyalahgunakan dadah sintetik. C. Kesan kekal pengambilan dadah sintetik. Penyalahgunaan dadah ialah penggunaan dadah yang mengakibatkan kesan negatif seperti ketagihan, masalah kesihatan, sosial, ekonomi dan merugikan golongan anak muda yang merupakan tunjang negara. Okey, soalan kita malam ni, doktor. Kita sedia maklum bahawa terdapat dua jenis dadah asli dan dadah sintetik. Dadah sintetik atau lebih mudah dikenali sebagai dadah tiruan iaitu amfetamin dan metafetamin. Bagaimana kesan dadah tiruan ini yang memudaratkan ke atas penagih, doktor? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pemadam Selangor atas jemputan pada malam ni. Tajuk pada malam ni sangat menarik pada saya, di mana synthetic drugs ni memang tidak boleh dipisahkan dengan golongan muda. Statistik kita memang tunjukkan hampir 70% anak muda memilih synthetic drugs sebagai dadah yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. So malam ni kita akan bincang dengan lebih lanjut dan mungkin lebih terperinci. First kita kena tahu apa yang dimaksudkan sebagai synthetic drugs. Okay, synthetic drugs ni adalah semua dadah jenis tiruan. Maknanya yang dibuat di makmal-makmal, maknanya yang mengandungi bahan kimia yang confirm merosakkan. So kalau kita nampak, saya rasa sok khabar cerita semalam kot, di mana beberapa chef dadah ditangkap. So maknanya dadah sintetik ni dadah yang boleh dibuat dengan ramuan-ramuan tertentu. So maknanya kalau dadah tradisional itu yang asli itu juga sudah berbahaya, bayangkan dadah jenis sintetik yang dibuat ini lagilah, saya rasa memang kita semua sedia maklum kesannya
amat menakutkan. So kita berbalik sebenarnya kepada soalan tadi, kalau boleh saya buat introduction sikit, kenapa anak muda memilih synthetic drugs? So kita singkatkan kepada perkataan muda. So M yang pertama adalah mudah dan murah didapati. Inilah sebenarnya yang membuatkan ramai anak muda kita memilih synthetic drugs ini yang kita sedia maklum terdiri seperti ATS, Shabu, Pil Kuda, Erimin 5, yang orang sebut juga happy pills, yang juga disebut sebagai pil-pil yang digunakan di klub-klub untuk penari dan sebagainya. Pertama sebab dia mudah dan murah didapati. Kenapa dia murah? Mungkin kerana kualiti dadah tu pun berbeza-beza. So boleh dijual dengan murah ataupun dia semakin banyak berada di dalam pasaran yang membuatkan dia lebih murah dan lebih mudah didapati. So yang kedua, U yang kedua adalah untuk kegunaan relax dan party. So ini memang kita sedia maklum, golongan muda lah yang suka relax, suka berhibur, dan golongan muda juga yang sering terjebak dalam keadaan rasa tertekan yang membuatkan mereka memilih synthetic drug ini yang kesannya memang kononnya akan memberi rasa gembira dan rasa happy kepada mereka ataupun menghilangkan tekanan ataupun selalu digunakan oleh anak-anak muda kita ni untuk tujuan tak tidur malam bagi menjawab soalan peperiksaan. So ini antara perkara-perkara yang selalu dikongsikan dengan kami kepada mereka-mereka ataupun anak muda yang terjebak dengan masalah dadah sintetik ni. Kemudian D, MUD. D, demi penuhi kehendak rakan-rakan. Fits the group. Tak, orang kata tak, bak kata Cik Daeng lah, tak ya. Betul saya. Kita ada masalah teknikal sikit sebab ada loading. Oh, ada loading. So tak boleh dengar suara saya ke apa? Bukan, ni saya internet tu. Sekejap. Daripada U tadi. Okay, U Daripada U. Sekejap Sekejap. I tak selesa lah. I rasa macam nampak ni. I dah tutup cam dah. Kamera sekejap, I tutup cam. Sekejap. Sekejap depan saya sikit sekejap boleh tak? Sebab I pergi ni jauh membuatkan tudung I terbuka. Jadi tak selesa. Sekejap.